satu ayat. Satu ayat. Sudah awal Baqarah tu. Alif Lam Mim. Satu ayat. Pernah tak orang buat nak challenge, nak beritahu kata kami juga boleh buat macam Quran juga? Mana pernah orang pernah buat walaupun satu ayat. Oh tu payah sebab dia 3 huruf. Nak ambil yang 2 huruf. Oh ha. 2. Ambil yang 3 huruf. Alif Lam Mim Ra. Ambil yang 4 huruf. Sin Mim Kaf Ha Ya Ain Sad. Tak payah banyak. Ambil yang 1 huruf. Nun. Betul. Qaf. 1 huruf. 1 ayat. Hatta 1 huruf 1 ayat itu pun tidak pernah ada orang yang buat begitu dalam mana-mana tulisan, dalam mana-mana kitab, dalam mana-mana artikel. Tak pernah orang boleh buat. Allah tak izin. Itu tak boleh buat. Maknanya betul lah Quran itu mukjizat. Bila mukjizat, mengapa nak petikaikan hukum Islam? Wa ma mana'an nas an yu'minu, apa yang menghalang manusia ini untuk beriman dengan Quran, dengan Allah sepenuhnya? Izja'ahumul huda, tidakkah sampai kepada mereka hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita fikirkan tentang masalah kehebatan manusia ini. Sejauh mana akal manusia boleh meneroka, boleh mereka cipta, boleh buat satu undang-undang yang benar-benar menjaminkan kehebatan kehidupan manusia ini untuk bahagia dunia, masa hidup dunia, membahagiakan manusia dalam hidup lepas dia mati. Tak mungkin akal boleh sampai ke situ. Undang-undang baik macam mana pun untuk kepentingan dunia pun tak selesai masalah. Tapi orang yang buat undang-undang itu dia tahu orang yang memang handal, memang pakar, memang bagus. Tapi yang nyatanya pakar terang mana pun, handal otak terang mana pun, dia hanya tahu yang telah lepas sampai sekarang. Yang lagi depan cerdik terang mana pun, tanya dia besok nak berlaku apa, mampu dia tak tahu. Itu yang pandai ramalan kaji cuaca. Dia ramalan dia kita boleh buat. Besok dijangka hujan 1, 2 tempat seluruh Semenanjung, di sana sini. Dah 1, 2 tempat. Di mana? Sana sini, tak sana sini. Isu haram hujan, tak tahu langsung pada muka. Nak apa kata tak tahu. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tak ada seorang pun yang tahu besok nak berlaku apa. Taksibu, dia dah dapat apa besok. Dia berniaga pun, esok untung ke rugi ke, dia tak tahu. Dia berjalan esok selamat ke tidak ke, dia tidak tahu. Pasal ilmu kita limited dan kita mudah lupa. Mudah lupa. Tapi kalau ilmu Allah, pengetahuan Allah tu, qad ahatallahu bikulli syai'in ilman. Ilmu Allah sampai menguasai tiap-tiap sesuatu dalam hidup ini, dalam alam, kesemuanya ada dalam ilmu Allah. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw bis samawat aw bil ardi ya'ti biha Allah. Seandainya ada habba, satu biji kecil tersembunyi dalam satu batu yang besar, sakhra, au bis samawat,
Objek itu tersimpan di langit, di langit-langit yang penuh dengan kuasa tersimpan sana, atau dalam bumi, atau di mana sahaja. Ya'ti bi Allah. Allah tahu dia di mana, tak ada boleh keluarkan balik kepada kamu. Sebab tu yang dalam surah An-Naml dan akhir surah Al-Kahfi, An-Naml 26, Al-Kahfi 27, Allah nak bagi tahu kepada kita ilmu Allah yang sekaligus kita boleh bandingkan dengan ilmu manusia, dan sekaligus kita dapat melihatkan bila Allah buat undang-undang, Allah buat peraturan wahyu, kita tahu berdasarkan ilmu Allah yang mana. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Itu An-Naml. Dalam Al-Kahfi, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. So dua tiga ayat dalam dua surah ini dia bermakna, seandainya kamu ambil semua kayu dalam dunia ini, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, kalau kamu ambilkan semua pokok, semua pohon dalam dunia ini, kamu buat dia menjadi pen celup, aqlam, pen celup. Wal bahru, 7 lautan, sab'ati abhur, 7 lautan dunia. Quran sebut ketika itu 7 lautan dunia. Nabi bukan orang Korpin, dunia belum teroka pada ketika itu. Disebut sab'atu abhur, memang pulau 7 kita tahu. Kalaulah kamu ambil lautan dunia ada 7 dan ganda lagi sekali jadi 14 lautan. Kamu ambil air dalam lautan dunia ada 7, kamu tambah lagi 7 yang macam 14 lautan, jadikan dia sebagai dakwah. Kamu ambil kayu yang kamu buat pen tadi daripada semua pokok-pokok dunia, kamu celupkan dalam laut itu sebagai dakwah. Kamu tulis kalimatu Rabbi, wahyu Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah. Lanafidal bah, 14 lautan kering, semua kayu yang jadi dakwah, yang buat pen patah, terhakis habis ke semua dah. Lautan pun kering ke semua dah, kayu dah habis ke semua dah. Ma nafidat kalimatullah, belum habis lagi wahyu Allah, ilmu Allah. Kalau mata hati kita boleh melihat begitu, dan mata hati kita boleh melihat pula sepandai-pandai manusia, bagi dekat dia dakwah satu kolam renang, bagi pen dekat dia, suruh dia tulis ilmu dia dengan celup pen dalam kolam renang, satu kolam renang. Siapa nak habis dulu? Ilmu habis dulu kah, ataupun ayat dalam kolam renang itu akan habis? Tak jejak pun, ilmu dah habis. Kalau itu dapat kita gambarkan, dialah tadi yang syara'a lakum minad din. Dia mensyariatkan, mengundang-undangkan, mewahyukan kepada kamu urusan-urusan agama dia, urusan hidup dan mati. Tentulah ilmu Allah Ta'ala itu meliputi segala-galanya untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Yang kebetulan pula kita tahu, dia yang buat manusia ini, dia tahu apa keperluan kita. Dia buat undang-undang untuk manusia ini mengamalkan demi kebaikan dunia mereka dan akhirat mereka.
Tapi sayang insan menolak. Itu yang datang ayat tadi. Ma mana'an nas an yu'minu. Mengapa? Apa sebabnya insan nak tolak Quran pasal, nak tolak undang-undang Islam pasal? Okey, terpenting ini menjadi bahan yang saya sebut ini, nak mengatakan bahawa ruang untuk kita membuka balik. Kalau mata tadi, kalau kita rasa boleh tahu balil insan ala nafsihi basirah. Manusia jika dia tengok balik, dia nampak. Dia termasuk orang yang buta mata hati dia, kelabu mata hati dia, ataupun nampak orang yang cerah secerah-cerahnya. Kalau kita rasa cerah, dan alhamdulillah. Kalau rasa kelabu, kena perjelaskan. Kalau langsung tidak nampak macam tadi itu, nampak segala macam bukti nyata Muhammad itu betul, bukti nyata Quran itu betul, bukti nyata mukjizat itu betul, dimasuk mereka menolak. Tidak jadi batalah. Nak bunuh Muhammad, dia nampak dia bukan orang biasa ni, maka dia terus beriman. Iman yang terbuka macam Abu Bakar. Tak payah terang apa, dia sampai dekat dia berita kata Muhammad kata dia Nabi, aku percaya. Atas itulah saya rasa pentingnya insan dalam kehidupan yang semakin hari semakin mencabar minda kita, mencabar arah tuju kehidupan kita, arah tuju. Dan kita tahu bahawa kita dalam kehidupan yang dapat kita kecapi pada hari ini, dengan kehidupan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kesenangan, kemudahan hidup dan segala keperluan ada, itu bukan matlamat. Itu bukan matlamat kita dalam kehidupan ini. Hatta orang yang berjuang untuk menegakkan negara Islam, itu bukan matlamat. Itu wasilah. Itu cara. Apa matlamat hidup kita? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Allah tidak pernah menerima dan memakan sebarang budi yang perlu dibalas kepada Allah. Allah buat apa kepada kita, Allah tidak pernah makan budi sesiapa. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Allah tidak pernah menerima sebagai nikmat kepada mana makhluk yang dia kena balas. Tapi Allah telah memberi kepada manusia segala keperluan mereka. Di dalam perut Allah jaga mereka. Uniknya insan dalam perut ibu, dia hidup dalam air. Sebab sarung anak penuh dengan air. Kita bagi ketuban kan. So anak hidup dalam air semasa dalam perut ibu. Pecah ketuban, kita faham. Maka anak kena keluar cepat. Kalau anak tidak keluar, air sudah kering, dia lemah. Kalau di hospital, kalau doktor tengok lambat sikit, dia sembelih aja, lapak aja, keluar. Bila keluar di sini pula, kalau berjam dalam air, dia lemah badan. Dalam perut, dia hidup dalam air, dia keluar di sini, dia tak maaf. Siapa yang menjaga dia? Dalam perut, Allah jaga dia. Yang menurunkan dia, Allah. Yang menghidupkan nafas dia pada Allah. So nikmat itulah yang akhirnya Allah Ta'ala sebut Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida summa yatma an azid kalla
innahu li ayatina anida saurhiquhu sumuda. Zarni, insan yang degil itu, yang menolak segala hidayah Allah itu, yang tak mau terima yang benar Allah berikan kepada mereka demi kebaikan mereka dunia. Siapa yang tolak itu, Allah kata zarni, biar aku seorang akan menghadapi dia. Liman khalaqtu wahida, aku nak hadapi dia, kena hadap aku sendiri. Bagi insan yang aku buat dia wahida, sebatang kara. Maksud wahida sebatang kara, dia lahir ke dunia, dia anak tidak ada, harta benda tidak ada. Lepas itu kata Allah, wa ja'altu lahu malan mamduda. Lepas keluar ke dunia, harta apa pun tidak ada. Kami, kata Allah, yang memberikan kepada dia malan mamduda, harta yang melimpah ruah. Ya, tuan-tuan perempuan saya sini masa keluar apa kita bawa, kita hanya bawa temuni puri, yang itu pun untuk bidan potong. Lepas tu ayah kita pergi tanam dia, tinggal sebatang kau, anak tidak ada, harta tidak ada. Wa ja'altu lahu, dia membesar, kemudian kami berikan kepada dia harta yang cukup banyak. Bukan harta saja, wa banina syuhuda, anak-anak yang hidup di keliling pinggang dia, sama dengan dia di rumah. Wa mahattu lahu tamhida, aku, kata Allah, yang memberikan segala kemudahan kepada dia. Segala kemudahan dunia ini hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi. Kalau kita usaha macam mana, dia tak bagi, tak akan dapat. Summa yatma'an azid, aku dah bagi banyak dekat dia dah, dia tamak. Dia tak bersyukur pada apa yang aku bagi, dia tamak. Maksud tamak di sini, halal pun dia hentam, haram pun hentam, rasuah pun hentam, tipu pun hentam. Allah kata ujung tu, dia katakan bahawa innahu kana li ayatina anida. Aku keluarkan dia, aku kayakan dia, aku bagi anak isteri kepada dia, aku beri kemudahan kepada dia, dia kufur kepada aku. Innahu kana li ayatina anida, dengan ayat-ayat kami, undang-undang kami, peraturan kami, dia tolak ke semua. Sabu'ikuhu su'ud, kami akan rasakan dia azab sekurang-kurangnya. Waktu dia nak mati, dia mula merasakan penyesalan, azab yang dia tak tahan. Apa dia? Walau tara isyatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabar hariq. Kalaulah kamu Allah izinkan untuk melihat, walau tara, kalau boleh kamu melihat orang tadi, orang yang menentang Allah Ta'ala tadi itu, yang tidak bersyukur kepada kami itu, yang tidak melaksanakan agama kami tadi itu, waktu mereka hendak mati, datang malaikat dengan pelukul besi. Dalam tafsir bitraqah min hadid, waktu nak mati di dunia lagi, berkubur dalam dunia, malaikat datang dengan pelukul besi, yadribuna wujuhahum, malaikat pukul muka dia dengan pelukul besi. Dalam tafsir diterangkan, pelukul besi itu besar mana? 10 kali besar daripada muka dia. So bayang tengok, tapi kita tak nampak, kita walau utara. Ini berlaku dalam alam ruhani, dalam alam kita nak mati, alam arwah. Pukul muka, wa adbarahum, pukul belakang, pukul pukul pungkur, dubur. Wazuqu adabal hari, suara malaikat cukup dekat dan kuat. Rasalah, zuqu, rasalah adabal hari, azab kemudian yang akan membakar kamu pula. Dia mati,
dia masuk kubur. Belum lagi kiamat, jauh lagi kiamat, tapi dia berjumpa dalam kubur. Seksa kubur menanti. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna su'al 'azab. Dahlah nak mati seksa dalam kubur pula, api dibawa ke kubur dia. An-naru, api, yu'raduna 'alaiha, dibakar dalam kuburnya. Ghuduwan wa 'ashiyyan, pagi petang, sepanjang dalam kubur dia terseksa. Wa yaumal qiyamah, dahlah nak mati dari seksa, dalam kubur seksa sampai hari kiamat pula. Adkhilu, campak dia dalam su'al azab, azab yang paling menyiksa di akhirat. Atas itulah maka hidayah Allah yang disebut tadi itu mengajak manusia kepada ini, bukan sahaja untuk kehidupan dunia yang sementara ini, kita semua akan meninggal dunia tak lama insyaAllah, tapi hidup yang panjang itu akan bermula bila kita mula mati. Maka hadis Nabi sebut an-nasu niyamun fa'ayqadhahumul maut. Manusia ini Nabi kata sebenarnya mereka sedang tidur. Walaupun sekarang tak tidur, tapi hakikat yang kata an-nasu niyam, insan kesemua lalai macam mereka tidur. Fa'ayqadhahumul maut, bila mereka mati saja baru bangun daripada tidur. Waktu itu penghidupan. Atas itulah maka kesempatan pada malam ini insyaAllah saya mengajak diri saya dan tuan sekalian untuk mengambil yang tiba daripada beberapa petikan ayat Quran yang mengajak kita kepada hidayah Allah, petunjuk Allah. Allah yang ilmunya begitu mendalam, begitu luas, kita disempit, kita zaluman jahulah. Kita suka buat zalim kerana kita ni jahil. Mengapa nak ikut orang jahil? Mengapa tidak ikut Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencanai dan menjaga kehidupan kita yang sementara pada kami dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mendapat redha Allah radhiyallahu anhu wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Kalau kamu redha dengan Allah, terima semua ketentuan Allah, terima undang-undang Allah, wa radu'an, Allah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah, barulah dzalika liman khasyya rabbah, itu orang yang takut dengan Allah Tuhan mereka. Yang takut itulah yang akan mendapatkan nikmat Allah akhir kiamat. Semoga Allah mengampuni kita yang telah sedang melakukan kesilapan, dan kesilapan yang kepada Allah kita bertawakal. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.